kita nak tahu benda-benda ni? Okey, kita bincangkan kepada kepada pengurusan portfolio. Memahami instrumen dan bagaimana nak masukkan dia dalam portfolio. Apa itu portfolio? Anda trading, anda ada satu portfolio trading. Portfolio trading tu sebahagian daripada anda punya pelaburan. Anda tak dapat tengok aku trading forex, trading je. Letak duit, tak ada apa-apa. Anda takkan, saya jamin anda gagal kalau anda buat benda tu. Kalau anda cuma tengok, aku ada duit, aku nak depo, nak trade forex itu je. Dan anda tak tengok deposit anda sebagai sebahagian daripada the overall budget. Tak dapat. Saya kena refresh balik. Saya dah nampak ini soalan. Sekejap ya. Ada problem lagi. Okay. Tolong somebody type something dekat question. Saya tak nampak ada apa-apa. Saya trading GJ saja. Okay kali. Okay. Anda tak akan berjaya dalam bidang ni kalau anda cuma tanya macam ni. Macam mana nak trade forex? Macam mana nak apa teknik trade forex? Kalau itu saja soalan anda. Kalau itu soalan anda, jangan trade. Anda pergi cari kerja sebagai trader. Anda pergi trading courses, ambil banking courses, computer courses or anything yang boleh menyumbang kepada trade department dekat bank dan institution. Kalau itu soalan anda kepada saya, bang, macam mana nak trade forex? Apa teknik hebat dalam forex? Tak ada. Anda boleh download mana-mana, Google mana-mana, jumpa teknik, itu teknik hebat. Itu je. Macam mana Abang Zul diversify allocation? Yes. Itu yang saya nak jawab. Pakai nota yang mana? Nota mana? Okey. Balik kepada cerita kita hari ini. Saya pernah buat nota ni. Mana dia? Bila anda membina portfolio, anda kena tentukan apa instrumen portfolio ni macam ni. Dia macam ni. Mana anda nak start buat benda ni, anda kena, yang pertama anda kena membina satu portfolio. Ingat tak saya sebut mengenai anda buat anda punya budget. You do your budget, you do your annual budget. Do anda punya annual budget dan terbahagi kepada anda punya budget. Dan terbahagi kepada dua, iaitu anda punya income overall semua. Anda tak dapat fikir bulan-bulan, anda kena fikir tahunan dan anda punya expenses. Dah tolak benda ni semua dan anda dapat duit yang anda boleh gunakan untuk pelaburan dan juga simpanan. Ini invest, ini saving. The thing is, the picture dalam dua ni, saving dengan invest, dia agak blur tau. Sebab there are some type of saving yang kita boleh convertkan juga sebagai investment. Contohnya macam ASB, contohnya macam simpan fixed deposit. Itu juga adalah satu bentuk simpanan. Tak masuk, memang tak senang masuk. Bank trader, forex dealer adalah kasta yang paling tinggi, betul? Sebab tak semua orang boleh buat spot, ataupun tak semua orang boleh buat currency market. Currency market ni bidang satu yang susah tau. Nak jadi trader forex simple. Tak sampai 2 minit jadi trader. Tapi nak jadi trader forex tak susah, senang. Ada beza dia kat situ. Nak jadi trader forex simple. Nak menjadi trader forex tak senang. Ada beza dia dekat situ. Okey. Invest dan juga saving ni adalah satu line yang agak blur.
Tapi anda kena buat macam mana pun, anda kena melihat trading as part of investment portfolio. Anda kena tengok dia macam tu. Di mana investment portfolio anda terbahagi kepada dua, iaitu kepada yang tetap, investment portfolio kepada yang tetap. Maksudnya anda akan letakkan berapa banyak untuk yang tetap dan berapa banyak untuk yang turun naik. Ini yang anda trade. Apapun, terdapat pelbagai formula. Berapa banyak anda nak letakkan kepada yang tetap, kepada yang variable. Dia banyak bergantung kepada risk tolerance anda. Di sinilah anda kena tengok makna duit yang ini dahulu. Risk tolerance. Anda kena tengok apa tolerance. Apa anda punya risk tolerance kepada duit yang anda nak letakkan, ya? Kalau anda ada active income yang tinggi, anda ada komitmen yang rendah, anda ada short term goal, anda kena ambil risiko yang lebih tinggi. Jadi dia kepada anda. Dia tak ada satu yang betul tau. Contoh kan Pian, 110 tolak dengan usia anda. Anda akan letakkan peratusan tu kepada variable. Jadi makin tinggi usia anda, makin sikit yang anda gunakan untuk yang turun naik ini. Jadi dia tak ada 10% kat sini, 5% kat situ. Dia kepada anda. Faham tak Fazlin? Jadi yang pertama, anda kena buat bajet anda dahulu. Itu langkah pertama. Anda tak buat benda ni, anda akan depo 100, depo 50. Ada duit, letak kan, tikam. Ada cerita macam mana pun, dia tak akan ada, anda tak akan dapat ikut satu proses. Tak akan. Mustahil. Mustahil. Anda kena buat benda ni dahulu. Sekarang ni, anda adalah pengurus portfolio anda. Pengurus portfolio ni ditentukan berapa banyak masuk sini, apa toleransi risk, berapa. Anda sedang buat benda tu tau. Anda bukan tengok EU naik ke turun saja. Tapi banyaknya, ramainya dia trade, dia letak duit, dia nak fikir EU naik ke turun, gold naik ke turun. Itu je dunia trading dia. Kalau itu anda berhenti trade dahulu, buang masa, buang duit, anda akan hujung harinya anda akan fed up dengan trading ni. Saya dah lalu semua tu tau. Satu saya bagi tahu kepada anda. Sakit, dah hilang duit banyak, kita tak ada fokus. Bukan tak untung. Duit ada, untung tu ada. Withdraw, lepas tu pergi mana duit tu entah. Tak jadi apa. Lagi teruk kalau ada sentiasa rugi. Lagi teruk. Itu naluri manusia, itu sifat manusia. Sebab itu you need to start from here. Dan kalau anda katakan tak cukup, dan anda cuba untuk reducekan expenses. Portfolio besar mana yang besar? Tak ada. Orang yang ada $100 akan kata orang yang ada $1,000 besar. Orang yang ada $1,000 akan kata orang 10,000 lagi besar. 1 juta lagi besar. 1 bilion lagi besar. Had mana yang lagi besar? Dia tak ada besar. Dia akan ada sentiasa lagi besar, lagi besar, lagi besar. Itu manusia. GWS. Itu kali. Kali withdraw sentiasa. Dia tak ada. Dia tak akan ada. Tapi the thing is, anda kena buat benda ni. Dia tak ada one or two about it. Dia ada one saja. Dia ada ni je. So buat dia. Apa kena-mengena dengan topik kita pada hari ni? Okey. So bila anda dah ada ni, anda berapa banyak nasihat saya, besarkan dekat sini. Besarkan dekat sini. Saya tak akan go below 50%. Maksudnya separuh kepada variable, separuh masuk kepada tetap. There are a lot yang akan katakan benda tu.
saya akan beratkan kepada yang tetap. Paling kurang I will go is 60%. Itu paling kurang. Provided saya tengah perform cantik dalam trading. Dia ada naik time factor 3 bulan. Kalau trading expectancy saya tengah tinggi, tengah cantik kan, kenapa kita tak letakkan banyak kat trading? Jadi saya takkan rigid kepada benda ni. Tetapi a good goal is to put 80% of whatever anda punya duit lebih ni letak dalam tetap. Dia tak ada satu yang betul, Fazrin. If you're looking for 5%, 3%, 2% kat sini, 6% dekat saham, dia kepada anda punya expectancy system tau. Faham tak? Trading ni, kalau tanya saya banyak, kalau trading, saya banyak lebih kepada, now I do more kepada saham. More kepada apa, currency. Apa-apa yang ada set up. Apa-apa yang ada set up. Saya lihat euro US dollar, saya lihat kepada Exxon, saya lihat kepada apa-apa saham, itu cuma nama je dekat chart. Saya nampak chart sahaja. Saya tak peduli apa benda tu. Faham tak? Sebab yang kawal market 3 je, indeks dan juga kepada, asalkan saham saya tak pergi short, itu saja. Indeks US dollar, yen, saya tengok 3 je. To me, okay, kita dah establish berapa, so besarkan kepada yang sini. Say anda ambil 60-40 dan dalam ni lepas anda buat bajet anda ada $1,000 contohnya. So katalah anda ambil yang lebih risk, 600 kat sini, $400 dekat variable ni. Okay. Now next, apa yang anda buat adalah anda akan, semua kita ni adalah seorang hybrid. Kita akan ada hybrid portfolio, faham tak? Sebab yang tetap anda dengan variable ni, yang tetap ni adalah kepada dividen, kepada pemberian tahunan punya pendapatan tetap. There are some time, kalau anda, the thing is, portfolio ni sentiasa growing tau. Maksudnya tahun depan anda buat bajet anda lagi dan anda allocate lagi. Tahun depan anda, ini adalah growing punya portfolio. There are time when pendapatan tetap akan turun, di mana bila ekonomi tak bagus, interest rate rendah, yang tetap akan menurun. So kalau itu berlaku, kenapa anda letak 80% dalam dia? Faham? So ia adalah satu, bukan dia percent allocation ini yang betul, tak ada. Dia ke situational, dia kepada keadaan. Faham? So the thing is, when anda ada, anda akan tetapkan, okay, aku cuba untuk buat 30% tahun ini, contoh, 20% tahun ini. The thing is, yang sebelah sini tetap ni, dia tak dapat nak contribute 30%, 20% dalam keadaan biasa. There might be time di mana anda punya mutual fund, di mana anda punya ASB berikan yang tinggi. But dalam keadaan bila kita ada ekonomi yang turun, there are time yang tetap ni tak bagi tinggi. Yes, exactly. Dia tak dapat anda buat satu rigid di mana itu sahaja. Itu 5%. Tak ada. Turun naik. Pian, tengok mutual fund punya pulangan. Insurance base yang ada bagikan pemberian balik kan. Dia akan ada turun naik. Dia tak ada satu yang, kecuali anda beli fixed deposit, kecuali anda beli bond. Itu yang tetap. Tapi yang lain-lain ni turun naik. Tak sama dia tahu.
But we do put it dalam yang tetap. But, okay, 1,000 ni, katalah anda, dia kepada anda, if your goal is 30% or whatever percentage, anda tengok average untuk yang tetap. Okay, kalau tahun lepas anda dapati trend dia menurun, so your allocation kepada dia adalah lebih rendah. Kalau anda dapati dia menaik, your allocation kepada dia lebih tinggi. I do play around with 60 to 80%. But I want more secure. Diletakkan kepada sini. Itu kriteria pertama, iaitu the climate of economic cycle. Itu saya akan lihat kepada, maksudnya apa cara saya buat dia? Tak. Kalau dia buat collection besar, kena SL lah, itu je. SL dekat 1618. Itu. Ini adalah satu agresif punya entry. Itu je kawan. So stop loss 1618. Nak tanya kemungkinan dia boleh turun sampai sini. Sampai sini pun boleh. Nak tanya kemungkinan naik, tak tahu ke mana. Okey. Apa pun sini ada pullback, enter dekat ni tadi. Kalau sekarang ni lepas. Stop loss 1618 daripada WX dan Y. Itu untuk intraday. Okey. Itu yang pertama. Jadi apa yang kita tengok? Tengok kepada, anda nampak kepada all this, anda perasan tak saya kongsikan chart ini? This charts. Anda perasan tak saya kongsikan chart ini? Anda perasan tak saya kongsikan chart ini? If saya melihat kepada trend yang ini ke atas, apa maksudnya? Kalau saya melihat ini adalah untuk yearly, kalau saya melihat ini masih lagi ke atas, apa maksudnya? US 30 dah buat all time high. Saya dovish US 100. Okey, kalau saya nampak ini ke atas, apa maksudnya? If saya lukis ini ke atas. Ini adalah kepada ini. Ini basically interest rate. Ini basically benda ni. Ini basically benda ni. Kita tengok Malaysia, sama je. Ini basically benda ni. Mana ini? Ini basically benda ni. Mana interest yield naik? Ni. Kalau kita katakan saya masih view ini belum bertukar, ini masih ke bawah, ini masih ke bawah, masih ke bawah, mungkin dia ni I'm looking at this untuk stay dalam this range. Interest rate nak naik, Fed beli bond, harga bond naik, interest rate jatuh. Interest rate market bagus balik. Okey, bond naik, ini naik, US dollar kuat. Tapi lepas tu harga bond terlalu rendah, Fed masuk balik beli. Ini saya tak nampak Fed ada jalan keluar. Saya tak nampak, basically saya tak nampak Fed nak taper tau. Apa
apa jadi kepada mutual fund anda? Apa jadi kepada mutual fund anda? Apa jadi kepada fixed deposit anda? Depending. Kalau mutual fund yang anda pegang banyak kepada fixed, kalau dia banyak kepada equity, boleh? Boleh? Sebab fixed income is being kena tekan. Faham tak? Fixed income kena tekan because of pulangan tetap dalam market adalah rendah. Fixed income. Yes, exactly. So, itu climate yang saya maksudkan. Jadi, kenapa anda nak letakkan maksimum 80% pada waktu ini? Dividen rendah. Exactly. Jadi, apa yang saya buat, saya akan lihat, dan itu yang pertama, what is the overall picture dia? Daripada chart. Nampak tak? Daripada chart. Saya buat daripada chart. Mutual fund tak tergolek. Depend kepada dia, kepada instrumen mana. Jadi anda akan tengok produk dia. Jadi kalau dia kepada yang lebih fix, itu tak menarik pada waktu ni. Tapi kalau dia kepada yang variable, dia menarik. Tapi dia punya ni akan lebih tinggi lah. Dia punya risk akan lebih tinggi lah. Faham? Okey. Jadi nampak pemilihan instrumen ya. Macam mana anda melihat instrumen-instrumen ni? Saya buat dia dekat chart tau. I do this all dalam chart. Ke mana duit saya pergi. Okey, climate ya. Nombor 2 ataupun cycle. Apa cycle dia? Adakah kita dalam bullish cycle, corrective cycle? Faham? 5 korektif ataupun dia adalah satu yang trending. Nampak benda-benda ni? Saya gunakan semua yang pemahaman saya mengenai 3711 tadi dalam everything. Boleh? Tapi tengok time frame besar sikitlah. Jadi itu adalah untuk ke mana duit saya pergi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah pembahagian dalam variable ni. Kalau macam ETF apa semua tu, anda akan lihat kepada perbezaan pelbagai instrumen. Contohnya ada ETF yang anda akan beli untuk yang lebih tinggi dia punya yield. Pada waktu ini, yang tinggi dekat Malaysia ni adalah contoh, kalau kat Malaysia lah kita tengok macam dekat yang apa? Yang dekat Bukit Bintang. Apa nama dia? Allah. Yang handbag kena rampas apa semua tempat. Makin turun. Untuk long term biasa Pian. Orang nak cepat kaya. Kalau dia cepat kaya, Pak Mantelo. Jangan itu biasa. Orang beli hari ni, dia nak tengok bulan depan statement dia terus positif. Itu buang masa. buang masa. Tapi tengok trend tengok trend. So what type of product yang nak push? Faham kan? Okay. So some ETF bukannya anda untuk trade. Some ETF you are looking at, tapi pada waktu ni sesuai ke anda nak masuk ETF ni? Basically macam REITs, ETF REITs, ni benda-benda dia. Ini lebih kepada anda melabur kepada indeks. Ini lebih kepada yang tetap, FD. Ini lebih kepada anda nak simpan untuk jangka panjang. Pavilion, REITs. Kalau anda nak beli REITs sekarang, kan Pavilion pun lalu anda nampak banyak kedai tutup. Dia orang generate income daripada mana? Yes, betul Pian. Itu masalahnya. Dan saya alhamdulillah ramai yang dah ikut kita punya sesi ni, dia dah buka minda dia. Kalau dulu kan dia tahu EU naik ke turun. Sekarang ni okey, aku nak simpan duit ke mana. Dah bercakap macam tu. Alhamdulillah, terima kasih.
At least saya ada buka satu dua orang pun saya dah rasa rasa amat bersyukur. Kalau tak dia nak tengok nak depo forex je. Lepas tu trade forex naik turun. Bila untung dia pergi belanja entah apa-apa. Anda akan lalu that cycle, tak ada ke mana. Dia tak akan ke mana. Anda akan habis. So tujuan anda trade ni, what you do is anda nak masukkan kat sini. Barulah cerita pasal financial freedom. Ini depo duit 10,000 financial freedom. Allah. Itu cari bala ada lah. 100,000 dia letak dekat currency. Trade 1-2%. Itu kerja gila. Kan? 98,000 tak pakai. 2,000 je nak risk. Kenapa letak 100,000? Itu kerja. Thank you. Rusdi. Tak, saya yang rasa besar hati sebab anda semua mula buka minda benda ni. Dia tak dapat anda cuma tengok aku trade je. Tak boleh. Buat benda tu Santi. Buat benda tu. Buat benda-benda ni. Buat pian. Do classes. Do educate orang pasal ni. And you can get your customer also. Okay. Apa benda lah kali. Okay. Now, macam mana anda nak set trading account? Ini yang first tadi ya. Setting trading account. Ni setting trading account anda. Yang first, buat kepada time frame. Kalau anda perasan, anda akan nampak, contoh sekarang, hari ini, masa ini, apa yang sedang trending, apa yang ada trend, apa yang anda boleh trade, apa yang saya ulang-ulang hari-hari daripada minggu lepas, apa yang boleh trade, apa yang saya ulang hari-hari daripada minggu lepas, apa yang boleh trade. Dah pukul 7.06, lagi 7 minit. Tak apa, esok kita ulang balik benda ni. Apa yang kita boleh trade sekarang untuk short term? Galih lain. Indeks kan, saya tu ulang indeks apa tu Jom. Indeks US dollar, tunggu dia punya setup, and yen pair stand on the side. Dalam keadaan sekarang, itulah gunanya anda faham dynamic ni. We are talking about daily and weekly. Daily untuk pergi completekan weekly. Adakah ini akan mempengaruhi anda punya fix tadi? Kalau weekly buat 1, 2, 3, adakah dia akan mempengaruhi fix anda? Tengok Galih punya claim. Aduh, pening kepala aku. Ada sekali lagi tengok saya nak anda berfikir pasal benda ni, macam mana anda start allocation duit anda. Okey. Ini daily yang bermula daripada Mac 2020. Kalau ini berlaku, adakah dia akan mempengaruhi anda punya fix? Itulah. 5 minit lagi. Esok kita sambungkan. Esok kita sambung. Soalan saya, kalau daily tadi, kalau weekly punya cycle mula melakukan correction ini, nampak tak apa yang semua ni ada dekat chart tau. Kalau ini berlaku, weekly tak berlaku dalam tempoh 2 hari. Sekejap, ni itu yang saya pernah cerita benda ni. Tak apa bang, ini sekejap je correction dia, 2 hari je.
Itu weekly. Weekly satu candle dia 1 minggu. Kalau ini berlaku, yes, yes. Tetapi anda punya portfolio kat sini akan ada drawdown tak? Betul je. Portfolio anda kat sini akan ada drawdown tak? Point anda, value anda punya portfolio. Value anda punya ni akan drawdown. Book value dia, book value. Anda mungkin tak keluar, anda ada holding power, tak ada leverage, biar je nanti 5 tahun. Tapi anda akan, book value anda akan turun. Faham? Ini bukannya berlaku dalam 2 hari. Anda akan lihat anda punya drawdown mungkin daripada yang masuk kripto. Contohnya Bitcoin dia beli 65,000. Oh, dah naik ni, tekan 65,000. Dia jatuh sampai 30,000. Anda rasa orang tu tidur malam macam mana? Anda rasa dia tidur malam macam mana? Kan? Apa nak buat dalam keadaan macam tu? Di sinilah anda gunakan pengetahuan anda. Di mana portfolio anda tak dapat buat satu cuma untuk invest. Sebagai trader yang anda ada ilmu ni, itulah guna yang variable ni. Nampak tak yang sini? Kalau dia correction, yang selepas naik ni, ya turun dia mungkin. Tapi saya tak nampak ini berlaku dalam tempoh 2 hari. Ada ke itu weekly tu pun. Saya tak nampak dia. Kalau 2 hari, dia akan spike. Lepas tu naik balik. Berdua. Yes. That's where anda akan allocate kan ya. Daripada anda punya yang sini tadi, katalah anda letakkan 600. Kan? Whatever amount lah. 600. 10% dia ataupun $60 dia pergi kepada satu akaun yang anda akan gunakan untuk hedging. Contoh, kalau bajet anda ada 1,000 saja, depend pada bajet anda. Kalau saham jatuh, di mana yang anda pegang-pegang tadi semuanya interest rate tau. Interest rate jatuh, saham jatuh, apa yang anda boleh beli pada waktu ni? Apa yang tujuan untuk hedge account ni? Apa instrumen yang anda akan pegang dalam ni? 1, JPY. Nombor 2 adalah kepada precious metal. Faham? Ataupun non-cyclical. Kalau anda lebih sikit lagi ya, masuk kepada utility, masuk kepada benda seperti healthcare. Kalau anda lebih kepada benda saham lah. Mandi tak masalah. Tu yang beli 65,000 turun 35,000. Malam tu anda dia lain. Saya dapat banyak mesej pasal tu. Saya tak jawab ke? Inilah benda-benda dia. Kita sambung balik topik ni pada besok. Tak sempat. Kita akan sambung balik topik ni. Yes, exactly Rosli. Yeah. Exactly. Bagi mereka yang tahu currency saya, anda boleh, kalau anda rasa ASB anda tahun depan atau hujung tahun ni dapat sikit, anda itu semua efek dia. Anda boleh start untuk beli ataupun sell yen pair. Benda-benda ni, commodity, yes. Benda-benda macam ni, you think about bagaimana anda balance kan ya. Esok kita akan sambung jenis-jenis account nak buka, ke mana duit, berapa persen, bukan berapa persen, macam mana anda allocate ya. So kita sambung balik, tak sempat. Esok kita buat analisa pasaran setengah jam je. Lepas tu kita spend lebih banyak masa kepada sini dan juga kepada itu semua kena-mena dengan dinamik pasaran. Anda semua dah ada ilmu pasal tu, tolong gunakan. Lihat time frame besar sikit. Dan kalau anda nak trade tadi, kalau ini dah mula wave 2, anda pergilah dekat yen pair. Anda tengoklah kepada H1, M15, M30 or whatever time frame anda. Banking, cyclical, interest rate, apa-apa kena mena dengan bank, dengan ni.
dengan cyclical ni kepada whatever movement dalam market. Nah, cyclical tu apa movement dia lepak. Macam consumer staples, barang-barang yang kita pakai hari-hari, healthcare, apa-apa sakit kena pergi hospital. Nombor 3, tak kisah ada duit ke tak. Nombor 3 kepada apa utilities kan. Kan rumah tak berapi kot. 3. Cyclical lah. Banking. Okey, kita sambung besok topik ni. Kita tak sempat, baru satu. Banyak lagi belakang ni. Tak apa. Esok kita sambung ya. Okey, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah jumpa lagi pada ruang Follow the Bull Show. Saya Zatul dan Imran pada jam 8 nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.